Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya Anwar Ibrahim menang di parlimen. Kalau sebelum ini kita sudah dengar Hadi Awang kata Anwar Ibrahim boleh tumbang pada bila-bila masa. Untuk menumbangkan Anwar Ibrahim sebenarnya antara cara yang paling mudah ialah melalui belanjawan kewangan. Bagi yang tak pernah tahu, seorang Perdana Menteri akan membentangkan belanja kewangan atau belanjawannya setiap tahun. Dan belanjawan itu akan dibahas di parlimen. Selepas sudah selesai dibahas dan dibentang di parlimen, semua ahli parlimen, tidak kira pembangkang maupun kerajaan, perlu menyokong ataupun menolak belanjawan tersebut. Apa yang akan jadi sekiranya belanjawan itu ditolak atau dengan kata lain tidak mendapat sokongan majoriti? Anda mungkin tahu atau mungkin tak tahu. Kesimpulannya, sekiranya belanjawan itu ditolak dan tidak diterima dalam Dewan Rakyat Parlimen, tidak mencapai majoriti, maka dapat dilihat di sana bahawa Perdana Menteri itu telah pun kehilangan sokongan dan kepercayaan mandat dalam parlimen. Dengan itu, menurut convention, Perdana Menteri tersebut harus letak jawatan dan harus digantikan oleh Perdana Menteri yang lain, dan belanjawan yang lain haruslah dibacakan untuk dibentangkan dan dibahas serta diluluskan lagi. Namun demikian, walaupun Anwar Ibrahim diramalkan oleh Hadi Awang kononnya bakal tumbang pada bila-bila masa, Anwar Ibrahim hari ini terbukti tidak mudah tumbang dan terbukti masih kuat di singgasana. Apabila hari ini disahkan belanjawan 2023 lulus dengan undi suara. Dalam kelulusan belanjawan pula, saudara, ianya boleh dibuat melalui berbagai cara. Undi suara salah satunya, dan ada juga belah bahagi. Undi suara ini dia tidak perlu belah bahagi. Kalau belah bahagi mereka terpaksa membuang undi. Tetapi nampaknya Anwar Ibrahim masih kuat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, kerana belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini telah pun sah rasmi diluluskan hanya melalui undi suara dan bukan melalui undi belah bahagi. Rang Undang-Undang Perbekalan 2023, Belanjawan 2023, pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim diluluskan untuk peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat hari ini menerusi undi suara. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Elis Lau, membuat undi suara pada pukul 7.05 petang. Selepas perbahasan belanjawan di kementerian terakhir, yaitu Kementerian Pendidikan, diluluskan untuk peringkat jawatan kuasa. Selepas jelas suara setuju oleh ahli parlimen yang hadir, Lau kemudian mengumumkan belanjawan tersebut diluluskan. Rang undang-undang tersebut yang merupakan belanjawan pertama pentadbiran Anwar dibahaskan di peringkat jawatan kuasa selama 10 hari bermula 13 Mac lalu. Belanjawan tersebut dibentang Anwar yang juga Menteri Kewangan pada 24 Februari lalu dengan peruntukan sebanyak RM386.414 bilion, tertinggi dalam sejarah negara. Belanjawan kali ini juga menyediakan peruntukan pembangunan tertinggi iaitu sebanyak RM99 bilion, merangkumi suku daripada keseluruhan belanjawan. Belanjawan 2023 lulus di peringkat dasar pada 9 Mac lalu. Saudara-saudara, inilah kejutan besar yang berlaku dalam parlimen hari ini yang mungkin akan disanggah lagi oleh pembangkang. Walau bagaimanapun, mereka kena terima bahawa belanjawan 2023 telah lulus dengan mudahnya melalui undi suara sahaja dan bukan melalui undi belah bahagi. Ikuti terus ulasan selepas ini.
Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan daripada Mahathir Mohamad. Beliau kata, ahli parlimen berhak tarik sokongan, kata Tun Mahathir. Haha, aku nak ketawa, aku nak lucu, aku nak termuntah. Mengenakan tidak. Tun Mahathir Mohamad tidak ada hak untuk bercakap seperti ini. Kerana beliau bukan lagi ahli parlimen. Beliau kalah teruk dalam PRU baru-baru ini. Bahkan yang teruknya lagi, deposit pun beliau tidak dapat apa-apa. Tetapi apabila Tun Mahathir kata begini, ahli parlimen berhak tarik sokongan, siapa dia untuk mengatakan begitu? Mahathir Mohamad sepatutnya tahu tentang akta lompat parti. Pertama. Kedua, Mahathir sudah tahu bahawa Anwar Ibrahim telah pun membuat undi tidak percaya ketika kali pertama parlimen bersidang. Apa yang jadi? 2/3, hampir 2/3 menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi dari mana idea Tun Mahathir Mohamad untuk memberikan cadangan ahli parlimen menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri kita ini? Mahathir ni tak henti-hentilah nak jatuhkan kerajaan terutamanya Tun Anwar Ibrahim. Saya fikir sudah tiba waktunya kita harus move on. Move on lah. Kita dah bosan dah melihat kerajaan tumbang akibat tarik sokongan. Kita tak perlu tiru negara-negara lain yang suka-suka nak tumbang kerajaan, suka-suka nak rampas kerajaan dan sebagainya. Kita bukan budaya seperti itu. Budaya kita ialah budaya kertas undi. Kita harus menumbangkan kerajaan melalui peti undi, bukan melalui tarik sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Kita mengecam tindakan ahli-ahli parlimen suka-suka nak menukar kerajaan. Jadi saya sebenarnya tidak setuju sama sekali dengan cadangan ataupun dengan pendapat Tun Mahathir ini apabila dia kata ahli parlimen berhak tarik sokongan. Kalau begini sampai bila-bilalah negara kita tidak akan ada kestabilan. Sikit-sikit tarik sokongan, sikit-sikit tarik sokongan. Kan lebih elok berusaha membantu kerajaan, membangun kerajaan, memberikan idea, dan bila tiba 5 tahun akan datang, barulah waktunya untuk tarik sokongan melalui undian Anda di peti undi. Ahli parlimen berhak menarik sokongan sekiranya tidak berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan sedia ada. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, tindakan tersebut tidak menyalahi undang-undang. Inilah Tun Mahathir Mohamad. Sudah bukan ahli parlimen lagi, mau pula bercakap begini. Yang lebih menarik kata Tun Mahathir baru-baru ini, dia kata sejak Anwar Ibrahim ada masalah banyak berlaku kepada Malaysia. Saya berpendapat, kata Mahathir, kalau satu kerajaan itu tidak mentadbir dengan baik, ahli parti sepatutnya menjatuhkan kerajaan dan pilih yang lain seperti mana berlaku sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kata beliau. Mahathir dah mula tunjuk hero, Mahathir dah mula tunjuk pandai, Mahathir dah mula tunjuk dan tunjuk. Yang ditunjuk pula tak elok. Saya tak setuju dengan tindakan tarik sokongan. Bagi saya tak sesuai langsung. Lebih baik bertahan dan bertahan, tunggu sampai 5 tahun lagi. Nah, pada masa itu UMNO tidak puas hati. UMNO tarik sokongan dan Muhyiddin jatuh dan digantikan dengan orang UMNO, katanya menerusi sidang akbar di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini pada Selasa. Mahathir mungkin lupa, dulu masa itu belum ada akta undang-undang anti lompat parti. Sekarang ini akta anti lompat parti sudah dikuatkuasakan. Ialah Mahathir mana peduli lagi kan, dia bukan ahli parlimen. Kalau dia ahli parlimen pasti dia peduli, kerana kalau dia lompat parti dia akan kehilangan kerusi itu secara otomatik. Dr. Mahathir berkata demikian bagi mengulas keyakinannya kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat ditadbir sehingga tamat penggal. Sementara itu, mengulas keyakinannya sama ada kerajaan hari ini mampu menyelesaikan masalah orang Melayu, Dr. Mahathir berkata, saya tak yakin sama sekali kerana dia berpendapat bahawa
tidak ada masalah khusus untuk orang Melayu sahaja. Semua masalah adalah bersama sebagai sebuah negara berbilang kaum, kata Tun Mahathir Mohamad. Saudara-saudara sekalian, inilah yang mengejutkan kita dan membingungkan kita sebenar-benarnya. Apabila Tun Mahathir Mohamad tak habis-habis untuk mencari jalan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Yang saya heran, apa yang Mahathir nak perjuangkan sangat. Lebih baik dia berehatlah. Apa pendapat Anda sekalian? Mahathir kata, ahli parlimen berhak tarik sokongan. Saya tak setuju. Bagaimana dengan Anda? Ikuti terus ulasan selepas ini.